Aku kaya belum jatuh harta. Terlanjur pula. Hai, Assalamualaikum. Okey, untuk video kali ni aku nak tunjuk tutorial main damaji dengan chess. Jadi kepada peminat damaji dengan chess, wajib tengok video ni. Okey? Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Kita layan tutorial damaji dulu. Jom kita layan. Okey, untuk rules damaji, setiap negara ni berbeza-beza rules dia. Okey, macam Malaysia dengan Canada, dia punya board 12x12. Maksudnya 12 board kali 12 board. Ni ada 12 kotak kan. 12 kotak kali 12 kotak. Kira 12 kali 12 board lah. Macam tu. Okey, untuk international, board dia 10 kali 10. Ini 12 kali 12 kan. Okey, ini bukanlah 10 kali 10 board dia. Untuk Amerika, Brazil, Rusia dengan Sepanyol, dia punya board dia 8 kali 8. Okey, itu untuk pengenalan board. Okey, sekarang ni aku nak cerita tentang ni pula. Peraturan main dam mengikut negara. Okey, aku cerita peraturan negara Amerika dulu. Okey, negara Amerika ni haji kan. Haji boleh langkah setapak saja. Dia tak boleh langkah panjang macam ni. Dia tak boleh langkah 1, 2, 3, 4. Tak boleh. Dia kena langkah setapak je. Contoh ni 1, 2. Kat sini dia tak boleh pergi dah. Macam kita negara Malaysia, kita boleh 1, 2, 3. Macam tu kan. 1, 2, 3, 4. Tapi Amerika tak boleh. Mereka ni rules dia memang macam tu. Anak macam biasa gerak macam kita juga. Boleh gerak ke depan sahaja. Tak boleh gerak ke belakang. Rules sama macam kita. Okey, itu untuk rules negara Amerika. Untuk rules international, Brazil dengan Canada, haji boleh langkah panjang. Macam rules kita juga Malaysia, boleh langkah panjang. 1, 2, 3, 4. Sama. Rules macam kita juga kat situ sama. Tapi ada yang lain. Antara ada dua pilihan untuk makan. Pilihan makan antara anak dengan haji contoh. Ini anak kan. Dia nak makan 1, 2, 3. Ini haji. Okey. Untuk international Brazil dan Canada, haji kena makan dulu. Macam mana pun haji kena makan dulu. Ni ada dua pilihan untuk makan. Ni anak 1, 2, 3. Ni haji 1, 2, 3. Haji juga kena makan dulu macam mana pun. 1, 2, 3 macam tu. Macam tu haji. Tapi yang peliknya, untuk international Brazil dengan Canada ni, anak selalunya kita boleh makan. Yang negara kita Malaysia, dia makan ke depan kan. 1, 2, 3. Tapi untuk international Brazil dan Canada ni, anak bukan saja boleh makan ke depan, anak pun boleh makan terbalik. 1, 2, boleh makan terbalik. Pelik, boleh makan terbalik. Anak pun boleh makan terbalik. Contoh ni kan, dia boleh makan macam ni juga. Ni ke depan kan, 1, 2, terbalik 3. Itu adalah rules untuk international Brazil dengan Canada. Okey, untuk rules negara Rusia pula, haji boleh langkah panjang juga. Boleh langkah panjang juga. Langkah panjang kan. Boleh juga langkah panjang. Anak pun boleh makan terbalik juga. Boleh makan terbalik. Tapi antara anak dengan haji, kita boleh pilih mana nak makan dulu. Boleh pilih. Macam tadi international Brazil dengan Canada, haji kena makan dulu. Macam mana pun. Tapi untuk Rusia ni, antara pilihan haji dengan anak, boleh pilih kita nak makan yang mana dulu. Boleh pilih. Jadi itu untuk rules Rusia. Untuk Sepanyol pula, sama juga, haji boleh langkah panjang juga. Haji boleh langkah panjang. Antara anak dengan haji juga kena makan dulu. Haji kena makan dulu.
Kalau ada pilihan lah, haji juga kena makan dulu untuk Sepanyol. Tapi anak macam peraturan Malaysia, anak tak boleh makan terbalik. Anak tak boleh makan terbalik pula. Anak kena makan ke depan. Okey, mula-mula ni aku nak faham rules setiap negara ni memang agak pening lah, sebab pelik kan. Aku main Plato, game Plato online tu, dia ada dua, international dengan Amerika. Amerika dia boleh, dia jalan anak ni ke depan, dia tak boleh jalan ke belakang, dia tak boleh makan ke belakang, dia boleh makan ke depan dan jalan ke depan. Tapi haji masalahnya langkah setapak je. Apa seronok je bila main macam tu kan. Lepas tu international, seronok lah haji boleh langkah panjang macam negara kita Malaysia boleh langkah panjang. Tapi kita jadi pelik, anak boleh pula makan terbalik. Tak ke pening. Sebab tu dam haji ni, dia rules dia tak sama dengan negara-negara lain, dia beza. Okey, untuk Malaysia pula. Okey, Malaysia, siapa yang kaki main dam tu, yang selalu lepak kedai kopi, dia tahulah rules peraturan rule Malaysia macam mana, dam haji Malaysia. Okey, untuk rules dam haji Malaysia, antara, okey, kalau ada dua pilihan untuk makan, kita kena pilih makan yang banyak. Okey, contoh, okey, ni 1, 2, 3. Okey, 1, 2, 3. Ini haji di bawah 1, 2, 3, 4. Okey, haji kena makan dulu lah. Tapi andai kata lah, andai kata lah 1, 2, 3. Okey. Okey, kalau sama banyak lah, gitu. Kalau sama banyak lah, pilihan tu sama banyak, boleh pilih. Untuk rule Malaysia, kalau ada dua pilihan untuk makan, kena pilih yang makan banyak. Tak kira lah pilihan tu sama ada anak ataupun haji, kena pilih makan yang banyak. Tapi kalau pilihan tu sama banyak, boleh pilih. Okey, saya ulang lagi. Kalau ada dua pilihan untuk makan, sama ada pilihan tu anak ataupun haji, kita kena pilih makan yang banyak. Okey, ini mana yang banyak? Yang banyak ni 1, 2. Okey, yang banyak pilihan ni haji. 1, 2, 3, 4. Kalau anak 1, 2, 3 saja. So haji kena makan dulu. Tapi kalau pilihan sama banyak, boleh pilih. Okey, itu untuk rule Malaysia. Lagi rule Malaysia, okey. Pihak lawan, bila kita dah pasang umpan, pihak lawan kena makan umpan yang telah dipasang. Contoh kita dah pasang umpan, dia gerak kat sini. Contoh kat sini kan. Ni bagi satu contoh. Okay, kena bagi contoh. Okey. Dia pihak lawan tu gerak sini. Okey. Kita gerak sini. Macam mana pun dia kena makan. Dia tak boleh kata, tak mau makan. Nak tarik-tarik lah. Contoh dia kata, aku tak mau makan, nak tarik-tarik lah. Tak boleh. Rules Malaysia, kalau suruh makan, kena makan. Contoh, kena 3. Macam mana pun dia kena 3 contoh. Dia tak boleh. Dia kena makan. Kalau dia kata dia tak mau makan, kita paksa dia makan. Sebab kita dah pasang umpan. Sebab dam haji ni memang untuk umpan. Kita buka umpan untuk makan banyak. So, dia tak boleh lah. Tak makan, dia kena makan. Dia ke mana pun dia kena makan. Makan. Okey. Sini, okey, kat sini. 3. 1, 2, 3. 3. Okey. Itu untuk rule dam haji. Kalau suruh makan, kena makan. Kecuali kalau kita sendiri nak tarik. Okey? Okey, kalau pihak lawan pun sama juga. Kalau pihak lawan dah pasang umpan, pihak lawan suruh makan, kita kena makan. Kecuali pihak lawan tu sendiri yang nak tarik. Atas pada dia. Contoh kalau selalunya pihak lawan dia tarik, kalau dia main situasi macam ni. Dia macam situasi magic lah. Magic. Macam magic.
Okey, magic tu nak tunjuk macam mana. Sini kot. Okey. Sini. Dia buat gerak sini. Dia saja dia buat gerak sini. Selalunya orang tak akan nampak. Orang tak nampak. Gerak kat sini, orang tak baca dah kat sini. Selalunya. Tapi kalau orang yang betul-betul alert, yang betul-betul power, otai, cekap kan, dia akan sentiasa alert setiap pergerakan. Bila gerak sini, dia datar, oh, dia nak acah-acah buat pergi depan sebenarnya. Dia nak bagi kita tak perasan yang ni dah buka lubang untuk makan. Jadi, bila macam ni, kadang-kadang orang akan buat macam ni juga. Tolak ke sini, kono-kononya nak bawa-bawa pergi sana lah. So, pihak lawan selalunya akan baca, oh, dia buat apa gerak buah ni? Sebenarnya dia gerak buah ni, dia nak alih perhatian dia ni. Selalunya, orang takkan nampak, pihak lawan tu takkan nampak. Jadi, contoh bila dia gerak sini, dia gerak mana? Contoh dia pun, oh, nak pergi haji nak pergi haji aku gerak sini. Okey. Dah kena tarik. Tak. Kita sendiri nak tarik. Itu kalau pihak lawan sendiri nak tarik. Tapi kalau dia alert, kita gerak sini, dia nampak, dia makan, kita makan je lah balik. Tapi itulah orang panggil, kecuali kalau pihak lawan tu sendiri yang nak tarik. Itu adalah rule untuk Damaji Malaysia. Ini pula untuk baca pergerakan pihak lawan. Kita sentiasa kena ada plan. Plan tu jangan berhenti. Sentiasa kena ada plan. Dan bila kita dah ada plan, jangan lupa juga, jangan miss langsung baca pergerakan pihak lawan. Sebab setiap pergerakan pihak lawan tu mesti ada sebab. Dan kita sentiasa kena ada plan. Lepas kita punya plan, pihak lawan punya pergerakan kan. Jadi masa tu pula jangan lupa baca pergerakan dia. Okey, contoh kalau dia gerak sini. Sini kan, dia gerak sini. Apa sebab? Kalau orang yang nampak, orang dah tahu dia nak pergi sini. Okey, jadi kita cuba standby dulu. Standby dulu. Naik sini. Okey. Dia naik sini. Okey. Kita bawa naik lane tu, kita naik ni. Tapi kita dah tahu dia nak buat apa. Dia naik sini. Kita duduk sini. Maksudnya kita dah pasang backup. Dia makan, kita makan balik. Kadang-kadang tu pihak lawan ni ada juga dia kesilapan dia. Contohlah dia ada sini. Sini satu. Okay, dia nak mencuri. Dia fikir dia nak mencuri, dia nak makan 3. Okay, dia seronok mencuri. Okay, dia curi 1. Dia curi 1. Kita curi dia 3. Dia tak boleh tak makan. Dia macam mana pun dia kena makan. Okey, dia makan. Dia makan, kita makan 3. 1, 2, 3. Macam tu. Jadi pihak lawan tu tak boleh kata, aku tak mau makan. Kita dah pasang umpan. Contoh kita dah pasang umpan, dia tetap kena makan. Sama juga kalau dia dah pasang umpan, kita pun kena makan umpan dia. Itulah undang-undang main dam. Dia tak sama macam chess. Chess, dia tak paksa makan. Dam ni, dia paksa makan. Kalau tidak, game tu jadi tak menarik. Sebab pergerakan dam haji kan sama. Jadi kalau dia tak buat undang-undang makan banyak, jadi tak menarik lah. Jadi itulah peraturan dam haji untuk Malaysia. Sebab tu dam haji setiap negara ni rule dia tak sama. Kita kadang-kadang main dengan negara luar pun, kita pun tak syok. Dan mereka pun tak syok sebab rule kita, rules tak sama. Chess lain. Chess rule dia semua satu. Satu rule lah. Dia tak ada rule lain. Sama je. Okey, lagi. Yang seterusnya. Okey. Kalau dia nak gerak sini, dia nak curi. Dia nak mencuri kan. Okay, contoh dia gerak sini, kita tahu dia nak curi ni. Tapi kita standby gerak sini. Kita dah tahu dah kenapa dia gerak sini. Sebab dia nak mencuri buah ni. Jadi masa dia gerak sini, kita gerak sini. Bila dia mencuri, kita tolak je depan. So sama-sama dapat. Macam tu. Okey, itu
untuk persediaan. Contohnya dia dah bawa. Kalau tidak, dia lah untung dia dapat makan satu, kita tak dapat makan apa. Ini sekongkornya dia untung satu, kita pun untung satu. Jadi tak ada apa-apa keuntungan bagi dia. Kita dah bagi benda tu fair. So dia rasa tak ada keuntungan untuk dia mencuri. Dia mencuri ni kena ada untung. Contoh, dia curi kita kat sini. Dia nak curi. Kita pula ada kat sini. Kan? Okay. Dia nak mencuri. Dia curi sini. Dan dia ada sini contoh. Macam mana pun mesti kita kena curi. Dia dah bawa standby kat sini. Okay. Lepas tu, kita pula standby bawa sini dulu. Macam mana pun, dia tak akan curi sini. Sebab bila dia curi sini, dia akan lari sini. So, bila dia datang sini, dia curi ni. Macam mana pun mati kan. Akan mati. Jadi, sebab tu, sebelum dia buat apa-apa tu, sebelum pergerakan dia mencuri tu, kita pun kena pandai juga. Dia gerak sini. Kita gerak sini. Kat sini tu ya. Dia gerak sini. Ni ada kat sini contoh. Dia gerak sini. Kita gerak sini. Dia gerak sini. Kita. Maksudnya. Dia curi sini. Kita curi buah dia kat sini. Dia makan satu. Kita makan 3. 1, 2, 3, 4 terus. Macam tu. Dia tak boleh kata, aku tak mau makan. Memang kena makan. Itulah peraturan main damaji. Kena paksa makan. Bukan boleh, mana boleh, rugilah aku, tak boleh. Damaji memang harus dia macam tu. Sebab tu, orang yang selalu main chess, dia tak minat main damaji. Sebab dia kata, chess shock. Chess tak payah makan pun tak apa. Itu chess. Chess memang satu rules. Dam ni, setiap negara rules tak sama. Sebab tu bila aku selalu tengok, kalau orang yang kebanyakannya boleh main chess ni, dia tak minat main dam. Dia rasa macam menyampah sebab nak kena paksa makan. Orang yang jenis main dam pula, sekali bila dia main chess, dia pun rasa macam lain. Macam, kenapa dia tak mau makan lah? Sebab chess memang rules dia, tak makan pun tak apa. Kecuali bila check, baru kena cover tu pun lari. Chess. Macam aku dulu, antara dam dengan chess, aku reti main dam dulu. Jadi bila aku main dam kat sekolah dulu, kat sekolah, dam selalunya zaman-zaman sekolah 8x8 je lah kan. 8x8. Kawan yang lain tu ada yang main chess. Bila hujung tahun sekolah kan, kita kadang-kadang bawa down truk lah, bawa apa-apa pula, damaji, bawa chess, apa-apa lah, happy family ke, apa kejadah lah. Kan, dong pakau, kak pakau tu lah, macam-macam lah. Jadi masa tu, ada grup-grup yang main chess. Macam, kat sekolah tu ada 3 kelas. Aku ni kelas tengah lah. Kelas tengah ni jarang orang main chess. Orang banyak main damaji. Kelas depan, biasalah kelas depan. Bila kelas depan ramai orang main chess. Chess ni nampak macam cerdik lah. Macam orang putih sikit lah. Jadi kadang-kadang aku main chess. Aku memang tak ngerti main chess masa tu. Tak pandai. Tapi dam, aku selalu kalahkan orang kelas depan. Sebab apa? Mereka dah selalu main chess. Bila mereka main dam, mereka rasa kenapa aku nak kena makan ni? Macam tu. Chess shock. Tak payah makan, tak payah tarik-tarik. Tak makan, tarik. Pasal apa nak kena makan lah. Kadang-kadang ada yang fikir macam tu. Macam aku pula. Bila main chess, aku rasa, pasal apa dia tak mau makan? Aku dah umpan nak matikan sama-sama queen lah contoh. Dia tak mau makan. Aku rasa pelik pula kat situ. Tapi bila lama-lama kita faham dia punya rules, chess ni dia trap dia lain. Dia atas pada kita. So contoh kalau kita umpan sama-sama mati queen, chess nanti aku cerita lah. Ni kita pasal dam dulu. Okay, lagi seterusnya. Okay, ini tutorial cara nak makan banyak. Okay, contoh kalau dia gerak sini, cantik, kita gerak sini.
Kalau dia perasan, dia akan curi balik kat sini. Tapi kalau dia tak perasan, selalunya kalau orang yang cekap, dia akan perasan nak makan 3 ni. Lepas ni kuning ni nak makan 3 ni. Kalau pihak lawan tu perasan, dia cekap, dia takkan bagi makan 3. Dia akan curi sini. Tapi kalau pihak lawan tu tak perasan ataupun tak reti, dia buat-buatlah gerak lain. Dia buat gerak ni contoh. Sebenarnya dia silap banyak gerak situ. Sebab bila kuning ni gerak sini, ini pula contohnya gerak sini, dia nak umpan makan 3. Dia nak umpan makan 3. Dia nak umpan makan 3. Okay, sini dah pasang kaki. Okay. Sak. Sak. Tak boleh makan 2. Tak boleh makan 2. 1, 2, 3. Okay, tu umpan untuk makan 3. Okay, ini untuk trik menggunakan haji dengan cara makan banyak. Ni haji kat sini. Okay, ini memang sahaja pasal umpan kat sini. Sebab apa? Ini permulaan tu kita dapat makan banyak. Okay, bila jadi macam ni, kita sebenarnya korang nampak boleh makan berapa banyak haji ni? Okay, tak nampak Kalau yang jenis power otai, kalau pakcik-pakcik yang selalu minum kedai kopi tu, dia memang tahu lah benda ni. Sebab kalau aku lepak kat kedai kopi, memang selalu aku tak menang lawan dengan pakcik-pakcik. Yang mereka memang otai lah. Aku ni kira basic-basic lah, boleh-boleh lah. Nak kata power sangat pun tak, nak kata command sangat pun tak. Sedang-sedang sahaja. Okay, bila situasi macam ni, kalau pihak lawan tu cekap, dia dah tahu dah nak buat benda apa ni. Dia dah tahu kan. Kalau dia dah tahu, dia akan mati kan benda ni. Dia akan mati je kan dia punya ni. Okay. Mesti, kenapa mati kan? Mesti ampau dia fikir. Rugilah macam tu. Bagi mati buta-buta je. Okay, sekarang ni, sabar Sat. Aku tunjuk dulu. Kenapa dia matikan? Okay. Kalau pihak lawan ni tak tahu, tak faham apa sebab kita gerak kat sini. Okay, contoh dia tak faham. Dia pun gerak lah. Contohnya dia gerak kat sini. Dia gerak kat sini. Dia tak faham kan. Okay, lepas pada tu, cantik lah. Kita swap sini dulu. Kita bagi dia makan. Tak, 1. Kita swap lagi. Tak, 2. Kita swap lagi. Tak, 3. Kita swap lagi. Tak, 4. Apa jadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nampak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Jadi, kalau pihak lawan tu dah nampak apa yang kita nak buat, kalau dia dah tak ada pilihan, dia akan matikan je. Dia akan matikan je. Macam tadi, situasi macam ni kan. Macam ni. Macam ni. Kat sini. Macam ni. Okey. Dia akan matikan je dia punya ni. Dia akan matikan je. Kalau dia nampak. Ataupun, dia guna cara lain. Tapi, kalau dia tak matikan benda ni, memang sah-sah dah. Sah-sah dah kena. Ataupun dia, kalau gini, dia makan sini, makan sini. Tak boleh. Dia kena guna cara ni juga. Dia kena matikan juga. Matikan. So, tak boleh dah lah nak makan banyak. Tapi kalau pihak lawan tu tak perasan ataupun dia tak tahu ke, memang kena lah. Tunjuk lagi sekali ya. Lagi sekali. Ni kat mana tadi? Sini. Tunjuk lagi sekali ya. Okay. Sap. Makan, suap, sap. Makan. Suap lagi. Sap. Makan. Suap lagi. Sap. Makan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ulang balik 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini trik untuk kita nak bunuh haji. Kalau dia tak perasan lah, haji dia kat situ. Kalau dia tak perasan, kita gerak sini. Kalau dia perasan, dia akan gerak sini.
dia akan gerak sini. Tapi kalau lah dia tak perasan, kita dah gerak sini kan. Kita gerak sini kalau dia tak perasan. Contoh, lepas tu dia gerak mana? Contoh dia gerak sini. Okey. Kita sebenarnya dah pasang umpan kat sini dah. Kita tolak sini. Sekejap. Okey. Situasi sini, okey. Kalau kita tolak sini, kalau dia perasan, dia akan tolak sini. Kalau dia tak perasan, dia mungkin tolak sini. Contoh, dia kalau tak perasan, dia gerak lah bawah lain. Contoh, dia gerak sini. Okey, lepas tu kita punya turn kan. Okey. Kita swap dulu, bagi dia makan. Tak, satu. Okey, dia makan. Seronok lah dia makan. Okey. Okey. Contoh, ni tak ada lah. Andai kata ni tak ada. Dia macam mana pun dia kena makan dua. Satu, dua. Dua dia makan dua kan. Dua. Okey. Kita pun makan dia. Satu, dua. Makan haji, makan anak. Siap kita pun pergi haji. Okey, itu salah satu. Itulah trik. Tapi selalunya, kalau pihak lawan tu power, dia sentiasa nampak apa kita buat. Tapi kadang-kadang sepower-power pihak lawan pun, kadang-kadang kita manusia akan buat kesilapan. Akan leka juga. Sebab tu, bila kita sentiasa kena ada plan. Dalam kita ada plan, kita sentiasa kena baca apa pergerakan pihak lawan. Macam tu. Okey, ni pula cara-cara halang pihak lawan untuk pergi haji. Ikutkan dia boleh pergi haji ni, nampak? Dia boleh pergi haji. Okey, kita contoh kat sini. Tak payah kat sini, biar je. Contoh dia gerak sini. Dia gerak sini. Kita gerak sini. Tak pun, okey. Tak pun contoh dia dah gerak sini. Kita dah miss kita punya plan. Kita dah terlepas. Kita dah terbuat satu kesilapan lah. Okey. Ini nasib baik kebetulan dekat sini. Contoh dia gerak sini. Kalau ni tak ada, boleh pergi haji tak? Tak pasti, kena tengok kotak dulu. Okey. Tak pasti boleh pergi haji ke tak? Kena baca dulu. Tak. Sini, duduk sini. Tak, sini. Tak boleh. Tak boleh, tapi dia ada kawan lain yang boleh membantu dia. Kawan-kawan lain. Dia ada kawan-kawan lain yang boleh membantu dia. Dia ada kawan-kawan lain yang boleh membantu dia. Okey, jadi situasi sini. Dia gerak sini sebab dia nak pergi haji ni. Dia nak pergi haji. Okey, kita tolak je sini. Kita halang dia. Walaupun kita mati satu, tapi kita dah block dia. Itu cara nak sekat pihak lawan pergi haji. Lagi, yang seterusnya. Ini seterusnya dia nak pergi haji. Walaupun ini semua tertutup, tapi dia boleh pergi haji kalau ikutkan. Dia swap sini, makan sini, dia makan haji. Kita tu swap sini. Makan. Nampak tu haji. Lepas tu haji. Jadi, sebelum berlaku macam ni, contoh ni ada kat sini. Dia gerak sini. Kita gerak je sini. Kalau dia swap sini, macam mana pun okey. Kita makan sini. Dia makan sini. Kita makan dia balik. Dia tolak sini. Kita tolak je sini. Tak boleh pergi haji. Nampak kan? Terusnya. Dia kat sini kan. Okey, contoh dia gerak sini. Dia boleh pergi haji lah. Dia boleh pergi haji. Jadi kita nak buat apa? Tolak je lah sini. Tak pun, kita belok je kat sini. Atas pada kita. Kalau kita ni kita belok. Contoh kalau tak apa, dia gerak sini, kita tolak je lah sini. Sama ada kita belok dia kat sini ataupun kita tolak je kat sini. Atas pada kita. Tengok situasi. Ini cara-cara kita nak pergi haji. Contoh kalau kita gerak sini, macam mana pun lepas ni kita akan masuk haji. Sebab apa? Kalau dia curi sini, kita masuk je sini. Dia makan, biar dia makan. Tapi lepas tu kita masuk haji. Lepas dia makan, kita masuk je haji. Biar je. Jadi, kalau lah, sebelum, contoh, kalau pihak lawan ni nampak apa kita nak buat, tahu tak apa patut dia buat? Dia akan gerak sini dulu. Bila dia gerak sini, kita nak buat apa? Kita tak boleh buat apa.
kita tak boleh nak buat apa. Kita kira dah terbantuk lah, dah terbatal niat untuk pergi masuk haji tu. Kalau pihak lawan tu nampak, tapi kalau pihak lawan tu, contoh ni dia gerak sini, kalau pihak lawan dia tak perasan, dia gerak sini, habis lah, lepas ni haji. Tapi kalau pihak lawan, kalau dia perasan, kalau dia perasan, dia kan gerak sini. Kalau dia tak perasan, dia gerak lah tempat lain-lain. Lepas ni haji lah. Macam mana pun haji. Haji, macam mana pun haji. Suap di sini, makan. Haji. Situasi yang seterusnya, kita nak pergi haji juga. Kan? Kita gerak sini, lepas ni macam mana pun mesti kita haji. Sebab apa? Tolak je lah sini. Haji kan? Tak pun, tolak je lah sini. Sama juga. Haji juga. Jadi, sebelum kalau lah pihak lawan tu tahulah, sebelum kita gerak sini, pihak lawan tu dah tahu, dia akan buat apa tau? Dia akan gerak sini dulu. Okey. Apa dia boleh buat? Dia tak boleh buat. Kira plan dia dah terbatal. Sebab apa? Pihak lawan dah nampak apa dia nak buat. Sebab tu, kita sentiasa kena baca pergerakan pihak lawan. Dan pihak lawan pun akan sentiasa baca pergerakan kita. Jadi, kalau pihak lawan dah tahu kita nak masuk haji, kita gerak sini sebab kita nak umpan, nak suap untuk kita masuk haji. Kalau dia dah tahu, dia akan gerak sini. Tapi kalau lah dia tak perasan, contoh dia terlampau fikir dia punya plan, contoh dia gerak lah sini. Habis, haji lah. Haji lah. Suap je sini. Macam mana pun haji. Lepas tu haji lah. Okey, ini pula situasi bila pihak lawan tu tengah nak perangkap makan 3. Nak makan banyak lah kira. 3 ke 4 ke. Contohnya 4. Okey, dia gerak sini. Lepas ni, contoh kita leka lah. Contoh kita dah leka. Kita terlampau gian lah sangat nak masuk haji. Katakanlah kita gian sangat nak masuk haji. Terlampau gian. Kan? Terlampau gian nak masuk haji lah kononnya. Kita gerak sini. Memang kena, kita lepas ni kena berapa? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jadi, sebelum jadi macam tu, dia gerak sini, jangan kita gian nak pergi haji. Kadang-kadang tu kesilapan kita. Kita terlalu fikir nak pergi haji. Memang kita kena ada plan untuk pergi haji. Tapi, kita pun kena, lepas kita ada plan, contoh, ini, nak gerak sini. Nak gerak sini kan? Dia gerak sini. Kalau orang yang terlalu gian nak pergi haji, dia dah terlupa pergerakan pihak lawan, dia akan gerak sini. Bila dia gerak sini, habis lah. Kenalah. 1, 2, 3, 4. Jadi, kita memang kena pergi haji macam mana pun. Tapi, lepas kita punya plan pihak lawan pula. Pihak lawan, kita punya plan nak pergi haji. Kita gerak sini. Kita punya plan nak gerak sini. Lepas tu, kita jangan lupa dia punya plan. Dia pula punya plan, dia gerak sini. Jadi ini kita kena batalkan untuk sementara. So, apa cara yang terbaik? Bila dia gerak sini, apa yang cara yang terbaik? Kita matikan je kita punya ni. Biar kita korbankan satu daripada kita korbankan 3. Lepas tu, kita boleh pergi haji juga. Nampak kat situ? Okey, itulah tadi tutorial untuk dam haji. Sekarang ni, jom kita layan tutorial chest pula. Jom. Okey, ini chest strap. Chest strap ini, okey, contoh kalau kita hitam, contoh dia gerak sini. Kita gerak sini. Bila kita gerak sini, konon-kononnya kita tak perasan lah yang kita tak ada cover. Dia mesti akan bunuh kita punya paw ni. Dia akan fikir, tak ada cover lah, bunuh. Dia akan bunuh. Biar dia bunuh. Lepas dah tu, kita naik kita punya kuda untuk bunuh dia ni lah kononnya. Padahal tak ada tujuan pun. Dia mesti naik dia punya ni. Okey, lepas tu untuk cover kan. Kalau kita bunuh dia cover kan. Okey, jadi kita naik kita punya queen ni dulu. Okey, andai kata dia naik bishop, naik ke sini, dia nak bunuh lah kononnya. Nak bunuh. Kita jangan bunuh dia balik sebab dia ada kuda. Jadi kita check dia. Okey, kalau kita check dia, contoh kalau dia pakai bishop ni memang cantik lah.
Dia cover. Bila dia cover, kita takkan kita nak bunuh bishop dia kan, sebab queen kita akan mati. Kita main sini ya. Bila main sini, okey, dia main sini. Kalau bishop dia nak main sini untuk apa? Kita mesti keburu dia punya castle tu juga kan. Dia akan main sini bishop. Jadi kita main sini. Okey, kalau dia bunuh kita punya bishop sekalipun, dia bunuh kita punya bishop, kita bunuh dia punya castle juga. Ayah baca doa lah. Okey. Memang baca doa cicing. Ya, baca doa. Okey, lepas tu dia nak bunuh ni, kita bunuh ni kan. Okey, jadi bila situasi macam ni, kalau dia gerak queen dia gerak sini, dia mati buta-buta. Dia akan gerak queen dia kat sini sebab dia tak ada pergi mana bishop ni, sebab open check. Jadi dia main dia punya queen kat sini. Dia main, kita bunuh je. Okey, dia nak pergi mana juga queen dia ni. Kalau lari dia bunuh, queen dia mati juga. Macam mana pun ni open check. Dia tak ada pilihan, dia bunuh. Sebab apa dia fikir dia bunuh? Satu, dia tak ada pilihan. Satu lagi, dia akan fikir kalau queen kita bunuh dia, kuda dia akan maki kita balik. Dia akan fikir macam tu. Dan dia fikir sebab tak ada pilihan dan sebab queen sama-sama mati. Tapi sebenarnya bila jadi macam ni, kita ada berapa kotak sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kotak. 7 kotak, pergi mana pun queen kita akan mati. Cuma 1 kotak je yang paling berkesan dan paling baik sekali. Okay, kalau pergi mana-mana pun akan mati kan. Pergi sini, castle bunuh. Pergi sini, queen bunuh. Pergi sini, castle bunuh. Pergi sini, queen bunuh. Pergi sini, queen bunuh. Pergi sini, queen bunuh. Satu tempat je. Sini je. Checkmate. Dan sama juga kalau kita situasi hitam pun sama juga. Kalau kita check sini, kalau dia cover pakai bishop, maknanya kita boleh buat plan ni macam asal yang kita boleh checkmate dia. Tapi kalau dia gerak kuda, kita bunuh je sini. Tapi lepas ni kita tak dapat lah bunuh dia punya castle. Tapi plan kita yang nak checkmate dia tu tak jadilah. Cuma kita dapat bunuh apa yang boleh je lah. Okey, kalau dia cover pakai ni, kita bunuh sini. Lepas ni kita boleh bunuh dia punya castle. Kalau dia lari, dia letak sini sekalipun, kita tetap boleh bunuh dia punya ni. Tapi kita tak boleh lah nak checkmate kan. Kecuali situasi yang dia letak bishop kat sini. Yang mana tadi? Macam ni. Yang ni confirm boleh. Kau mana pun boleh. Okey, kalau kita putih. Contoh kalau kita putih, contoh kita gerak. Kita gerak mana? Contoh kita gerak ni dulu lah. Kita gerak ni dulu. Lepas tu, contoh dia datang sini. Kita main sini. Dia pun akan fikir dia akan bunuh kita. Sebab dia fikir kita ni kononnya cuai lah. Dan kita tak ada cover. Dia bunuh. Dia bunuh. Dan dia bunuh. Kita buat ni kita punya kuda untuk konon-konon nak bunuh. Padahal saja je. Dia akan naik dia punya cover untuk lindung dia punya. Dia dapat bunuh balik kuda kita. Bila dia gerak sini, okey, bila dia gerak situ, kita buat naik sini. Bila kita buat naik sini, okey, bishop dia akan datang. Kalau datang sini lah, macam situasi macam sama tadi, situasi kita hitam tadi. Dia nak bunuh lah konon. Kita jangan bunuh dia balik sebab dia ada kuda. Jadi bila situasi macam ni, kita check dah. Situasi sama macam tadi. Bila kita check dia macam tu, kalau dia cover pakai bishop, kita buat benda yang sama. Kita main sini. Cerita yang sama tadi. Okey, lepas tu kita buat naik kita punya ni. Dia nak bunuh ke? Dia takkan boleh bunuh sebab open check. Open check. Kalau dia bunuh sini, kita bunuh dia punya castle. Jadi takkan dia nak matikan dia punya castle. Jadi
dia pun cerdik juga. Dia buat naik dia punya queen. Kalau dia cerdik lah. Tapi kalau macam ni kita lagi untung. Okay, bila je di sini kita bunuh je dia punya bishop. Okay, sekarang ni queen ni nak pergi mana? Queen ni takkan boleh lari sebab bila lari open check. Jadi queen dia mana pun kena bunuh juga. Bishop ni konon-konon bila dia bunuh, dia fikir kalau dia fikir kalau kita bunuh dia punya queen kita pun konon-konon akan mati jugalah sebab ada kuda kan. Jadi dia bunuh sebab dia fikir queen sama-sama mati. Jadi bila jadi macam ni, kita ada macam situasi tadi, kita ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7 kotak tu semua kita pergi mana pun queen kita akan mati. Cuma satu kotak je yang selamat. Pergi sini castle bunuh, pergi sini queen bunuh, pergi sini castle bunuh, pergi sini queen bunuh, pergi sini queen bunuh, pergi sini queen bunuh, pergi sini apa jadi? Checkmate. Okey. Tapi kalau berlaku situasi macam ni, kita check. Contoh dia nak di sini kan. Di sini kita bunuh dia punya ni. Kita bunuh dia punya pawn, kita bunuh dia punya castle. Okey. Tapi kalau dia main sini sekalipun, dia cover, kita tetap bunuh dia punya ni. Kita bunuh castle dia juga. Okey. Kalau dia naik dia punya kuda, sama kita tetap bunuh dia punya ni. Tapi kita tak boleh nak buat apa lah. Kira tak boleh lah nak checkmate macam paling asalnya. Kecuali yang cerita dia letak bishop tu kita boleh buat. Okey. Trap yang seterusnya. Yang ni biasanya, yang ni orang selalu lah main macam ni. Naik kuda, cover. Tu cover nak bunuh balik. Tapi sekarang ni dah macam-macam taktik dah orang pakai kan. Yang ni kebiasaannya dulu ramai lah juga orang guna. Sekarang ni dah kurang sikit. So bila dah dia gerak sini untuk dia cover dia punya pawn. Okey, kita gerak kita punya kuda ni. Dia naik sini. Okey, kita letak dekat sini bishop kita. Okey. Dan kalau dia datang, dia main dia punya bishop dekat sini. Ini selalu orang akan buat macam ni sebab dia akan fikir lagi kita tak perasan. Selalunya kalau orang tak perasan, contohnya dia akan lari, kita akan lari kita punya kuda, dia akan bunuh kita punya queen. Kebiasaan macam ni orang akan buat macam ni supaya bagi kita tak perasan. Tapi bila jadi macam ni, lagi bagus. Sebenarnya bagus. Sebab ini kita ada plan kita sendiri. Kita gerak sini, acah al-halau, supaya kita alihkan perhatian dia. Sebenarnya kita ada tujuan lain. Dia akan lari sini. Lepas tu kita buat-buatlah, kita fikir sekejap macam mana nak buat ni. Padahal kita ada plan. Okay, kita apa? Kita bunuh je dia punya pawn ni. Dia akan fikir, ni peluang aku ni. Dia akan bunuh. Dia bunuh, biar dia bunuh. Dia seronok lah. Okay, bagi dia seronok tu. Dia seronok. Okay, lepas tu kita ada bishop sini. Kita check dia. Check. Dia takkan boleh bunuh kita punya bishop sebab ada kuda. Dia boleh lari sini lah. Lepas tu apa lagi kita buat? Kita letak kita punya kuda kat sini. Checkmate. Okey, ni kalau kita pakai kali hitam pula. Kalau kita pakai kali hitam pula, sama juga. Contoh, dia gerak mana? Dia gerak sini dulu. Kita gerak sini. Dia pula gerak sini. Kita pula gerak sini. Dia gerak sini. Sama cerita macam tadi. Okey. Bila dah macam tu, okey, kita gerak kita punya kuda. Okey. Dia keluarkan dia punya ni dulu. Okey, kita naik kita punya bishop. Dia main bishop dah kat sini. Sama juga situasi macam tadi tu. Macam sekarang ni kita hitam lah. Sama macam situasi masa kita jadi putih tadi tu. Dia nak bunuh kita punya queen. Dia nak bunuh. Konon-konon dia nak bagi kita lari lah kita punya kuda. Orang yang tak perasan biasanya akan lari lah dia punya kuda. Tapi sebenarnya tujuan dia nak bunuh kita punya queen.
Tapi yang ni dia rasa dia cerdik. Sebenarnya kita lagi cerdik. Kita buat halau dulu. Sebenarnya syarat je halau ni supaya nak alihkan perhatian dia. Dia mesti akan lari. Bila dia lari, kita fikir saat kono-kononya, apa kau buat ni? Buat lah macam stres sikit. Bagi dia seronok saat, bagi dia gelak. Lepas tu, kita buat macam kita terlupa. Lepas tu buat sini. Aduh, alamak. Bagi dia seronok tak apa. Biar dia bunuh. Dia seronok dia bunuh, dia gelak lah. Dia gelak. Okey, tak apa. Bagi dia gelak dulu. Okey. Tapi dia tak tahu kita ni lagi cerdik. Kita cek dia dulu. Okey. Dia takkan boleh bunuh kita punya bishop sebab kuda kita ada kat sini. Dia tak boleh pergi sini juga sebab kuda kita ada. Dia boleh main sini je. Lepas ni, kita gelak kena balik. Kuda kita main sini. Checkmate. Gelak balik kat dia. Okey, trap yang seterusnya kalau kita hitam dia putih. Contoh dia gerak sini. Kita gerak sini. Dia gerak kuda dia. Okey, dia gerak kuda dia, kita gerak apa pula? Kita gerak bishop kita kat sini. Dia main bishop dia kat sini. Lepas pada tu kita buat naik kita punya pawn kat sini sekejap. Okey, selalunya orang buat macam ni kebiasaannya dia nak castling. Jadi dia castling. Jadi bila dia castling, kita naikkan kita punya kuda. Okey, lepas ni dia nak buat apa? Contoh dia naik sini. Okey, kita naik sini. Selalunya orang akan halau. Jadi bilanya tu kita naik je kita punya pawn kat sini. Dia akan fikir pasal apa kita tak lari. Tak perasan lah, tak apa aku bunuh lah. Okey, dia pun akan fikir dia pun seronok nak bunuh. Okey, lepas tu kita bunuh balik. Tapi sebenarnya dia tak tahu kita lagi cerdik. Lepas ni kuda dia ke mana pun akan mati. Kuda dia pergi sini, queen kita bunuh. Pergi sini, queen kita bunuh. Pergi sini, bishop bunuh. Pergi sini, pawn kita bunuh. Dia boleh lari sini je. Okey, dia lari sini ataupun sini. Okey, kalau dia lari sini contoh. Kalau dia lari sini, kita naik sini. Okey, dia nak buat apa? Dia nak halau. Kalau dia halau, kita letak sini, checkmate. Letak sini terus checkmate. Sebab apa? Kita ada castle. Checkmate. Okey, checkmate Tapi sama juga. Kalau kuda dia letak sini, okey, kita main sini. Okey, kalau dia halau kita sekalipun, sama. Kita pergi sini pun checkmate, kita pergi sini pun checkmate. Tapi kalau dia dah nampak benda ni, dia cerdik lah sikit. Contoh dia cerdik sikit, dia nampak. Dia gerak sini. Dia gerak sini untuk nak bagi ruang king dia lari lah. Kita main je sini, kita punya pawn. Lepas ni dia nak buat apa pun dia akan checkmate. Contohnya dia nak buat apa lepas ni. Dia tak ada benda nak buat dah. Dia buat lah gerak kuda main sini. Kita letak sini pun checkmate. Letak sini pun checkmate. Jangan letak sini. Sini matilah pawn bunuh. Contoh kita letak sini atau sini. Contoh kita letak sini. Sebab apa? Sebab apa checkmate? Checkmate. Sebab apa checkmate? Dia pergi sini pun pawn kita dah ada dah. Jadi macam tu lah. Checkmate. Okey, kalau kita putih pula, kita gerak sini dulu. Contoh dia pun gerak sini. Lepas tu kita gerak bishop kita main sini. Lepas tu dia keluarkan dia punya kuda ataupun bishop. Okey, lepas tu kita naik kita punya pawn kat sini. Dia naik dia punya bishop kat sini. Tujuan dia tetap sama, dia nak castling. Okay, lepas tu kita nak jalan apa? Kita, sebab tadi hitam jalan dulu kan, jadi step dia dah macam jadi lari satu step lah. Jadi kita gerak sini satu contoh, sini. Dia akan castling. Bila dia castling, kita buat naik kita punya kuda. Okey, dia nak buat apa contoh? Contoh dia main sini.
Okey, kita main sini. Okey. Selalunya macam biasa, dia akan halau. Bila dia halau, kita main naik kita punya cover. Biasanya mereka akan bunuh lah. Mereka tu fikir, dia ni pasal tak lari, apa aku bunuh lah. Mereka akan fikir macam tu. Sebenarnya ada sebab lah kita buat. Sekarang ni kuda ni nak pergi mana? Kuda ni pergi sini pun mati, bishop bunuh. Dia main sini, pawn bunuh. Dia main sini, queen bunuh. Dia main sini, queen bunuh. Jadi dia boleh pergi sini atau sini. Kalau dia pergi sini, dia pergi sini. Okey. Kalau dia pergi sini, kita main je sini. Okey, lepas tu dia nak buat apa pula? Kau mana apa akan checkmate. Contoh, kuda dia lepas ni dia lari main sini. Dia lari main sini ni, buat apa? Kita bunuh dia punya kuda. Okey, contoh dia halau. Dia halau pun kita tak akan checkmate dia. Kita letak queen kita kat sini tu checkmate. Pasal apa checkmate? Ada castle. Okey, kita patah balik. Kalau jadi situasi kita patah balik. Tadi dia bunuh, kita punya kuda sama, dia bunuh. Kita bunuh balik. Okey. Dia pergi sini pun dia mati, ada queen. Pergi sini mati, ada queen. Dia pergi sini ada bishop, mati. Dia pergi sini ada pawn, mati. Contoh dia main sini. Kita main je sini. Kau mana apa akan checkmate. Okey, contoh lepas ni dia gerak sini, kita letak sini pun checkmate, kita letak sini pun checkmate. Sebab ada ni. Tapi kalau dia cerdik sikit lah, kalau dia cerdik sikit, dia akan gerak dia punya ni. Kalau dia nampak lah, dia gerak dia pun kat situ, kita pawn naik sini setapak. Lepas ni kau mana apa akan checkmate. Dia tak boleh pergi mana. Kita letak lah antara sini dengan sini. Sekarang ni dia jalan kan, dia letak situ. Okey, sekarang dia dah jalan kan, kita dah gerak sini. Okey, tak apa. Contoh dia nak gerak mana? Contoh dia gerak sini. Lepas tu kita letak, jangan letak sini. Sini matilah sebab ada dia punya pawn. Jangan letak sini. Jangan letak sini. Letak sini atau sini. Okey, contoh kita letak sini. Checkmate. Sebab apa? Dia lari sini pun pawn kita ada. Kita letak queen kita kat sini pun dia tetap akan mati. Sebab kita ada pawn. Kita ada castle kat sini. Okey, checkmate. Okey, track yang seterusnya. Kalau kita hitam, dia gerak sini contoh. Kita gerak sini. Dia naik sini. Kita naik sini. Dia naik bishop kat sini. Okey, kita naik kat sini. Dia mesti fikir kalau dia bunuh kita punya kuda, kita akan bunuh balik. Jadi dia rasa dia pandai lah. Dia main sini. Kita pun contoh, alah, dia seronok lah. Kita apa? Kita naik sini. Okey, sekarang ni kuda dia ada 3 pilihan. Pilihan yang pertama, dia nak pergi sini ke? Dia nak pergi, dia nak patah balik, ataupun dia nak cover. Okey, kalau dia main sini, apa susah, kita bunuh je dia punya kuda. Okey, patah balik. Okey, kalau dia main sini, dia nak bunuh antara castle dengan queen. So biarlah dia bunuh kita punya castle, kita main sini. Okey, tapi kalau dia rasa dia sayang dia punya castle, okey, sekarang ni kita cerita kat sini. Contoh ni dia tak bunuh lah, dia main sini. Dia main sini. Lepas tu apa batu kita buat? Lepas tu kita check dia dulu. Check. Okey, sekarang ni dia ada 2 benda boleh cover. Sama ada dia boleh cover pakai bishop ataupun queen. Takkan dia nak cover pakai queen. Queen dia mati buta lah. Bila queen dia mati, kita lagi untung sebab kita akan hidup queen 1 dengan castle 1. Yang ni mesti dia akan bunuh lepas tu. Kalau dia bunuh pun kita tetap untung sebab kita ada queen 1, castle 1. Dia queen dia dah mati. Castle dia hidup 2, tapi queen dia dah mati. Kau mana pun kita lebih untung sikit. Okey, jadi dia tak mau. Dia akan cover pakai ni. Bila dia cover pakai ni, habis lah. Checkmate.
Okey Okey. Kita tengok balik situasi yang kalau macam ni. Okey, ini sama pergerakan macam tadi. Sama, okey. Kita ikut balik masa dekat sini tadi. Okey, kita main sini macam tadi lah mula-mula. Okey, dia bunuh sini. Kita main sini. Okey, antara 3 pilihan. Dia nak lari balik, dia nak main sini, kuda main sini, ataupun dia nak cover main sini. Okey, contoh. Pilih. Okey, contohnya dia memang main sini. Okey, kita bunuh dia. Macam tadi Castle ni main sini kan. Yang ni dia tak mau. Dia nak bunuh juga kita punya Castle. Dia bunuh. Okey, kita pun bunuh. Okey, sama-sama mati Castle. Tapi dia kena check. Lepas pada tu dia King tak boleh main sini. Ada kuda, Bishop je boleh cover dia. Lepas pada tu kita check kat sini pula. Lepas check kat sini, takkan dia nak cover pakai Queen. Kalau dia cover, kita lagi untung sebab kita bunuh pakai kuda. Bila kita bunuh Queen dia, kita ada Queen, kita ada Castle satu lagi. Dia cuma ada satu Castle dia. Queen mati, Castle satu dia pun dah mati. Jadi rugilah dia. Dia takkan. Dia akan main sini. Bila dia main sini, okey, kita buat naik dulu kita punya Bishop kat sini. Okey, lepas tu dia naik dia punya kuda kat sini. Dia nak bunuh kita punya Queen lah. Kita check dia dulu. Bishop dia tak boleh bunuh kuda kita sebab Queen kita kat sini, open check. Jadi ikut mana pun dia kena lari King dia. Okey. Okey tengok balik. Memang tak boleh. Dia kena lari. Jadi kita main sini pula. Okey, sekarang ni dia punya King nak gerak mana pun kita akan checkmate dia. Contoh, lepas tu dia main sini. Kita check dia. Apa jadi? Check. Okey, kita tengok balik situasi tadi. Macam tadi dia main sini, kita terus checkmate dia. Sebab apa? Apa dia? King ni lari sini ada kuda, lari sini pun ada kuda. Dan Queen ni tengah check dia. Dia tak boleh pergi mana. Okey. Contoh dia dah tak ada pilihan. Dia dah tak tahu dah dia nak gerak mana. Dia dah tak tahu dah. Contohnya dia main sini ke. Dia main sini sekalipun. Dia main sini. Dia main sini. Kita check dia juga kat sini. Kita check. Kita tetap boleh check dah. Check. Dia main sini dia mati sebab ada kuda. Dia main sini mati sebab ada kuda. Okey. Jadi sekarang ni siapa jalan? Kita jalan. Kita jalan. Kalau kita duduk sini, kita terus check. Checkmate. Pak, checkmate. Dia main sini, ada kuda, main sini pun ada kuda. Okey. Tapi kalau kuda dia main sini ke, ataupun dia gerak kat lain, okey, kita main sini, checkmate juga. Tengok. Betul tak? Checkmate. Okey, kita tengok balik. Sama tak? Akan checkmate tak? Dia gerak sini pun ke mana pun akan checkmate. Contohnya, dia gerak sini. Dia nak bunuh kita punya Bishop. Harapan dia, dia nak bunuh je lah. Tapi susah. Memang checkmate. Kita main sini. Okey, kalau kita pula putih, samalah buat situasi terbalik ya. Okey, contoh kita jalan mana? Contoh kita jalan ni dulu. Okey. Dia jalan sini. Kita jalan sini. Okey, lepas tu dia main sini. Kita main sini. Okey, dia naik dia punya Bishop. Okey, lepas pada tu kita main sini. Kita main sini. Tu dia, macam biasa kalau dia bunuh kuda kita bunuh balik kan. Jadi dia rasa dia pandai, dia bunuh sini.
kita main sini. Okey, ada 3 pilihan. Sama ada dia patah balik, atau dia main sini, atau dia main sini. Jadi kalau dia main sini, kita bunuh sini, bunuh kuda dia. Jadi kalau dia main sini, dia ada 2 pilihan. Sama ada dia nak bunuh queen kita dengan castle. Biar dia bunuh kita punya castle, kita bunuh dia punya castle. Okey, andai katalah dia ni sayang dia punya castle, dia tak jadi bunuh kita punya castle, dia cover main sini. Bila dia cover kat situ, okey, kita apa lagi? Kita check dia dulu. Check. Okey, bila dia check, kita dah check dia nak cover pakai apa. Kalau dia cover pakai queen, dia rugilah. Cuba tengok, kalau dia cover pakai dia punya queen, kita bunuh. Okey, dia tak nak, takkan dia nak bunuh balik. Dia tak boleh open check. Lagipun dia rugi, sebab kalau dia bunuh kita, okey, lepas ni aku contoh dia bunuh kita punya castle pula. Kita masih ada 1 castle dengan 1 queen. Dia queen dah tak ada dah. Dia masih ada 2 castle, tapi queen tak ada dah. Jadi kita lebih kuat daripada dia. Jadi dia tak akan bunuh. Kalau dia tak bunuh, dia cover pakai ni. Bila dia cover pakai bishop, dah jadi lagi senang aja kita. Tengok kuda tak je sini. Checkmate. Pasal apa checkmate? Okey, kita check pakai kuda. Dia nak bunuh kuda kita tak boleh. Queen kita dah kat sini, akan open check. Jadi tak boleh, kita menang. Open check kalau dia bunuh kuda kita. Queen kat sini. Okey, berbalik pada asal tadi sama juga. Okey, kuda dia, kalau bunuh kuda kita ni, kita ada cover. Jadi dia fikir kita tak ada cover kat sini, dia mesti bunuh kita punya pawn ni. Dia rasa dia cerdik, tapi kita lagi cerdik. Kita pun cerdik juga. Kita main sini. Dia ada beberapa pilihan, sama ada dia nak main sini, tapi dia boleh bunuh antara queen atau castle, atau dia nak main sini patah balik, atau dia cover. Kalau dia cover, kita bunuhlah dia punya kuda. Okey, jadi macam ni, dia main sini. Dia main sini, dia nak bunuh antara 2 ni lah. Okey, sekarang ni kita bunuh dia punya pawn dulu. Okey, macam tadi dia tak bunuhkan kita punya castle, sebab dia sayang dia punya castle. Macam tadi dia main sini kan. Okey, yang ni dia tak mau. Dia biar, dia tak peduli. Dia bunuh juga kita punya castle. Biar dia bunuh. Lepas dia bunuh, kita pun check dia. Lepas kita check dia, ni tak boleh cover. Sebab ada kuda. Okey, takkan dia nak cover pakai ni. Dia memang tak boleh cover. Dia takkan boleh cover. Dia main cover pakai bishop je. Lepas pada tu, apa betul kita buat? Kita check dia lagi. Check. Okey, lepas kita check dia, takkan dia nak cover pakai queen, rugilah. Kalau dia cover pakai queen, kita bunuh queen dia. Queen dia mati, queen kita hidup. Castle kita ada 1. Dia castle dia tinggal 1 lah kalau queen dia ni mati. Jadi dia takkan mati dia punya queen, dia akan cover pakai dia punya bishop. Okey, lepas pada dia cover tu, kita kena naikkan kita punya bishop ni kat sini. Naikkan. Lepas tu dia nak halau kita punya queen. Biar dia nak bagi kita takut, tapi kita pun pandai. Kuda ni main sini. Check. Check dia lari mana. Kono pun dia kena lari. Dia lari sini. Okey, kita main sini dulu. Lepas ni ikut mana pun checkmate. Tengok kalau dia main sini, checkmate. Akan checkmate. Akan checkmate. Okey, kita tengok situasi ni pun kita check juga pakai kuda. Okey, dia lari. Dia lari. Okey, kita main sini. Okey, contoh dia ke mana pun dia akan checkmate. Contohnya dia rasa kuda dia nak main sini.
Lepas ni akan checkmate. Kita letak queen kita kat sini. Checkmate juga. Tetap checkmate. Letak sini. Tetap checkmate. Okey, katakanlah macam ni juga. Dia nak bunuh kita punya queen yang pakai kuda dia. Kita check dulu. Dia takkan boleh bunuh kuda kita sebab queen kita ada kat sini. Open check. Jadi dia akan lari sini. Kita macam biasa lari sini dulu. Macam tadi dia main sini kan. Dia main sini. Dia nak bunuh kita punya bishop. Kita terus checkmate. Tapi andai kata dia main sini, tak apa. Dia main sini kita bunuh. Dia bagi bunuh terus. Gunanya nak kacau plan kita lah. Tak apa, kita bunuh dulu. Okay, lepas kita bunuh, dia nak jalan bawah pula. Apa yang dia boleh jalan? Dia ke mana apa dia akan kena lepas ni. Dia akan kena. Contoh dia halau. Dia halau apa dia akan kena lepas ni. Dia akan kena. Dia akan kena. Lepas tu dia nak jalan mana? Dia nak jalan mana lepas ni? Nak jalan sini. Jalan. Apa jadi? Checkmate juga. Okay, kita tengok situasi macam ni pula. Dia nak bunuh kita punya queen. Kita check dulu macam biasa. Check. Dia lari. Daripada dia lari, kita jalan sini. Macam tadi, mula-mula dia nak antara dia nak main sini atau dia main sini. Okay, kalau dia main sini, okay, macam tadi kita bunuh dia punya kuda kan. Okay, yang ni kita bunuh sini. Lepas ni apa dia nak buat pula? Dia pergi mana apa dia akan kena? Dia nak pergi mana contoh? Dia nak pergi mana? Dia nak main sini contoh. Kita tetap ke checkmate dia. Kita checkmate pakai ni, dia akan kena juga. Tengok. Jadi checkmate juga. Tengok lagi situasi macam ni. Sama. Check. Dari sini. Okey. Kita main sini. Sama juga. Dia main sini. Dia main sini. Kan? Lepas tu kita main sini. Kalau kita tak boleh lah check sini sebab dia ada kuda. Okey, kita main sini. Dia nak ke mana lepas ni? Ke mana apa dia kena checkmate. Okey. Ke mana apa dia akan checkmate. Dia nak bunuh, biar dia bunuh. Kalau dia bunuh, contoh dia bunuh, okey, pergi sini pun akan checkmate. Sebab apa? Kuda ada kat sini. Tengok. Okey. Tengok lah. Kalau dia main sini, okey, kita jangan main sini. Mati lah. Okay, checkmate. Checkmate kok. Sebab kuda, dia bunuh sini ada kuda, dia bunuh sini pun ada kuda. Okey, kita tengok lagi situasi macam ni. Dia sama juga macam tadi. Kita checkmate. Jadi kita check dia juga. Okey, dia akan lari sini. Lepas tu, kita main sini. Contoh dia main sini. Dia nak bunuh kita punya bishop. Macam tadi dia ada pilihan kan. Dia nak pergi sini ke, dia bunuh bishop kat sini ke, atau dia main kat sini. Kalau dia main kat sini pula, biar dia bunuh. Kita main sini, atau dia nak bunuh. Bunuh. Aku mana apa dia checkmate. Checkmate. Okay, itulah tutorial Damaji dengan chess yang aku tunjuk tadi. Semoga bermanfaat untuk hampa semua. Okay, jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Okay, jangan lupa sharekan benda ni, viralkan benda ni, kan? Sama-sama dapat pahala. Okay, sampai sini saja. Saya undur diri. Okay, assalamualaikum dan bye-bye.